Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقك ورضاك مطلوبك. ربي زدنا علما يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini masih lagi diberikan peluang kepada kita, diberikan keizinan, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk sama-sama mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat ini berkemungkinan pada saudara kita, pada kaum kerabat kita yang tidak diberikan peluang seumpama kita mendapat pada saat ini. Berkemungkinan mereka masih lagi berada dalam kelalaian, yang mereka masih lagi sibuk dengan kerja dunia. Maka kita mendoakan kepada mereka, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka keizinan seumpama Allah Taala mengizinkan kita pada saat ini. Allah Ta'ala berikan kepada kita kenikmatan untuk sama-sama mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kekuatan untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita, yang di mana keluar daripada majlis ilmu Allah Ta'ala akan kurniakan pengampunan kepada kita insya-Allah. Dan kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan setiap kurniaan nikmat yang diberikan ini ianya berpanjangan sehingga ke penghujung nyawa kita, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meredai akan setiap perbuatan kita, meredai akan setiap percakapan kita, meredai akan setiap penglihatan kita, meredai akan setiap apa sahaja yang kita lakukan, yang hujung-hujungnya Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan penerimaan di atas setiap amal ibadat itu dengan sempurna. Itulah yang kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita menyambung dalam pengajian kita kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin, radhiyallahu ta'ala anhu ila anqal. Yang moga-moga kita mengharapkan agar nasihat yang dilontarkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Kita berhenti pada muka surat 78.
yang di mana tajuknya iaitu bila iman kukuh akan bertambahlah kebimbangan, tambah bimbang. Maka iman kita ini manusia biasa seumpama kita yazid wa yanqus. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu akan bertambah, akan berkurang, bertambah dengan segala amal ibadat yang kita lakukan. Bila kita buat kebaikan, bila kita buat amal soleh, maka bertambah iman kita ketika tu. Tapi bila mana kita buat maksiat pada Allah, menandakan bahawa iman kita sedang turun, sedang berkurang. Kalau disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, bukan kitab ni, kitab asal lagi. Dia kata iman seseorang ini juga dia akan naik dan turun atas kadar mahabbah ataupun cinta dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bertambah cinta dia pada Rasulullah, akan bertambah ibadat. Dia pusing kat tu. Bertambah cinta, bertambah ibadat. Bila bertambah ibadat, iman akan naik. Bila tak bertambah cinta pada Nabi SAW, tak ada kecintaan pada Rasulullah, tak ada mahabbah pada Rasulullah, maka berkurang amal ibadat dia. Sebab dia, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nabi Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad kepada sekalian makhluk, sekalian umat kamu itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Maka dengan amal ibadat kita buat tu sebab kita ikut Nabi. Orang tak akan ikut Nabi melainkan dia cinta pada Nabi. Maka gitu. Itu kata Imam Syekh Yusuf An-Nabhani atas dasar kadar cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iman kita begitu, yazid wa yanqus, tambah dan kurang. Adapun iman para malaikat, dia serata. Dia tak naik, tak turun. Tu iman dia. Sebab dia yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum. Malaikat ni dia tak akan bermaksiat, tak akan langgar perintah Allah. Allah suruh tu dia buat. Sampai hari kiamat hari. Allah suruh sujud tu dia. Daripada mula penciptaan sampai ke hari kiamat. Malaikat jenis dia gitu. Tugas tu suruh buat, hak tu lah dia buat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Bila disuruh, bila kami mengatakan kepada para malaikat supaya bersujud kepada Allah, bersujud kepada Nabi Adam, sujud tahiyah, fasajadu, mereka sujud, ikut ya. Allah suruh, taat. Illa iblis. Ada ikut dia apa dia? Iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia orang ni, iblis ni, sebab dia sombong. Kata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, nu cipta daripada tanah. Siapa lebih gagah, dia kata? Aku lah kalau ikut api kot, dia kata. Iblis kata. Maka malaikat ni kata je, iman dia kata. Ada pun malaikat para anbiya naik semua dok turun-turun. Iman para anbiya, para nabi kita. Terutama para nabi kita, Nabi SAW. Imannya naik, tak akan pernah turun. Sebab dia semakin hari makrifah sama pada Allah. Semakin hari bertambah pengenalan mereka kepada Allah. Kau lama kau kenal, kau semayang kau kenal. Kita ni takut dia, kau semayang kau jauh pada Allah, boleh jadi. Kau duduk surga, kau jauh dengan Allah, boleh jadi. Itu kita takut. Sebab dia hak main dalam hati. Hak luar zahir comel dah. Semayang, dak mengaji, hak dalam maka para anbiya hak dalam dia suci comel belaka dah. Batu naik semua, makin hari makin semayang, makin ibadat, makin bertambah. Kau sedap, kau asyik dengan Allah, kau suka Allah, kau kenal Allah. Itu para anbiya. Baik, maka di sini kata bila iman kukuh akan bertambahlah bimbang. Baik, kita baca. Ketahuilah dengan sepenuh yakin, moga-moga Allah merahmati anda. Amin. Bahawa apabila iman seseorang itu menjadi kukuh dan amalannya menjadi lebih baik, maka bimbangnya menjadi lebih banyak. Bila iman seseorang jadi kukuh, amalannya akan lebih baik. Iman kukuh, amalan baik, bertambahnya benda bimbang. Bila iman, nampak iman ni kukuh ke tak? Bila confirm kukuh ni jadi kau banyak amal ibadat dia. Bukan kata kau banyak dan kau comel. Tak banyak pun tapi makin comel dia punya ibadat dia. Makin sempurna dia punya semayang dia. Maka kalau orang gini, ia akan bertambah. Betul, kalau betul-betul iman dia kukuh ni, ia akan bertambah bimbang.
Ya mari kau hendak sedap hati semua. Allah, ni aku semayang di sempurna ke tak Allah terima ke tak? Mari bimbang. Mari takut. Al-khauf dia panggil. Memang kita kena berjalan atas dunia ni atas dua sayap ni. Iaitu sayap al-khauf dan sayap ar-raja. Sayap pengharapan. Kena ngarap, jangan takut saja. Takutlah bimbang. Tak apa. Perlu ada. Allah bimbang dia kata, semayang aku terima tak tadi ni ya Allah kata. Aku kena comel lagi. Wuduk aku ni betul ke tak ni kata. Sempurna ke tak sempurna. Ikhlas ke tak aku semayang ni kata. Rasa pesangan takbir Allahu Akbar tadi macam-macam dalam kepala mari mikir. Allah terima ke tak semayang aku ni. Tapi lepas pada semayang kita ngarap dengan Allah. Ya Allah terimalah semayang aku. Tu baru betul. Jangan bimbang saja. Bimbang saja tak ada dia punya benda. Tak ada dia punya action dia. Nak buat benda lepas tu. Berbimbang saja. Gitu semayang kita. Dah tak ada pun perubahan pada diri kita ataupun pengharapan ya Allah aku ni rasa tak sempurna mana semayang tadi tapi tolong terima semayang aku. Ni pengharapan. Mengharapkan agar Allah terima dalam waktu yang sama ada kebimbangan pada semayang itu. Dia gitu. Kena jalan sama dua benda ni. Maka itu keadaan kita yang bila mana tambah iman comel kita punya amal ibadat kita, maka bertambah bimbang kita akan ibadat kita. Jangan bimbang ibadat orang lain. Tak usah sibuk pasal orang lain. Biar bagi kita nampak kita punya buruk kita. Nampak pada kurang kita. Jangan duk tanya, semayangmu guna gini. So tanya orang. Tanya kita. Tanya diri kita. Semua kena tanya. Itulah kata benda. Babo Miro tak? Babo Miro dia sebut. Kasyaf dia sebut tu lah. Kasyaf ni orang boleh nampak benda dalam hati. Dah so sibuk lah nak kasyaf orang. Dah so sibuk nak nampak dalam hati orang. Mu ni buat benda hari ni, mu ni buat tu hari ni. Tak sah. Kasyaf lah hak ada dalam diri kita. Cari buruk hak ada dalam diri kita. Hak dok comel tu. Supaya benda ubah. Itu. Jadi bimbang akan ibadat kita. Di sebaliknya, kebaliklah pula. Jika imannya menjadi lemah dan amalannya menjadi buruk, maka bimbangnya akan bertambah kurang. Konsep senang. Nampak kalau bimbang kita kurang pada ibadat kita, iman tak kuat ni tu. Gitu. Kita nak nampak iman kita dah tahu. Iman aku tambah ke tak ni kata ni. Tengok bimbang kita akan semayang kita guna. Bimbang akan ibadat-ibadat yang lain kita guna. Kalau tak ada bimbang, cukup dah biasanya aku ni mayam jemaah semua mari sini. Cukup dah aku. Dah bimbang langsung. Cukup dah sih. Minggu lepas mayang dah 2 kali tahajud. Cukup dah. Dua kali seminggu cukup dah biasanya. Baca Quran, dah khatam sekali bulan Ramadan. Cukup setahun sekali. Tak ada bimbang. Tak ada bimbang langsung pada amal ibadat yang kita lakukan. Berasa cukup lah ke dah ni. Padang dah aku. Dia mikir hak tu ibadat dia, hak dosa dia buat. Dia mikir tu. Kata padang dah aku. Bukan senang kata aku nak bangun tahajud. Betul lah abang ni bangun kecil. Maya 2 rakaat. Orang lain tidur. Aku seorang bangun. Padahal dah aku ni berusaha untuk bangun 2 rakaat. Rasa bimbang lagi. Sebab itu perkara amal ibadat yang baik. Tengok semua orang atas pada kita. Aku maya 2 rakaat. Orang lain pecah-pecah kaki. Nabi pecah kaki. Pecah tumit kaki bangun semayang malam. Dengar hak tu cukup dah. Nabi hak tak ada dosa. Hak tak pernah buat dosa. Pun semayang sampai pecah tumit kaki tengah malam. Dah kita semayang pun bangun 2 rakaat tu bangga dah ni. Tu pun semayang lah kena tutup mata. Hanyut 2 rakaat ni. Maka tu kena bimbang lah. Ketika itu kata Imam Haddad, ketika itu rasa amang dan megah diri. Amang tu boleh tahan dah. Megah pula. Bangga pula aku hari ni boleh mari semayang subuh berjemaah. Orang lain lama mana dah semayang subuh berjemaah. Ini kita bangga pula. Aku mu ni tak mari semayang subuh berjemaah. Tengok aku ni mari. Bangga pula. Orang lain tak pernah ketek pun semayang subuh berjemaah. Biasa dah. Sebab dia kebiasaan pada dia. Tapi ada kebimbangan pada diri dia. Berkemungkinan. Aku ni. Sebab tu aku mari sama semayang berjemaah. Contoh. Sebab dia. Nak tapung dosa-dosa aku lain ni. Tinggal-tinggal semayang. Banyak lagi ni. Bimbang semua. Tu pun tak tahu. Semayang jemaah aku ni. Semayang fardu aku ni. Allah terima tak terima. Tapi aku ngarap ya Allah. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Sekarang siapa dia boleh yakin. Pada tasbihnya sahaja Allah Ta'ala terima. Boleh angkat tangan.
Tak ada orang tahu. Kecuali dia mati lagi. Dia mati lagi baru dia nampak, oh ni toh tasbih aku. Oh ni Allah terima punya, ingat tak terima. Dan baru ni aku duduk banyak zikir-zikir, tak ada. Oh tak terima tu. Masa tu baru kita nampak. Tapi buat je lah. Jangan pernah tinggal. Jangan tinggal akan amal ibadat kita. Maka ni orang dok kukuh iman dia ni, dia berasa aman, berasa tenang dia kata. Cukup dah ni kau. Dan megah diri akan menguasai jiwa, banggalah dengan segala amal ibadat yang dia buat. Jadikanlah perkara ini sebagai tauladang untuk dirimu dan diri orang lain. Nescaya anda akan mendapatinya ketara sekali. Ini bukan benda-benda yang biasa. Benda yang perlu dititik beratkan pada diri masing-masing. Ada perasaan bimbang dalam diri kita akan amal ibadat yang kita buat. Hak kita takut sekali bila jumpa Allah Ta'ala, ingat ke amal ibadat kita segunung ni. Hak kita bawa rupanya tak ada. Haba'an mansura, seumpama debu yang berterbangan. Allahu Akbar, takut sungguh. Tapi ngarap pada Allah. Pengharapan jangan tinggal pada Allah. Tak tahu, 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun aku ibadat. 50 tahun, 60 tahun aku ibadat pada Allah. Allah terima ke tak tak tahu. Maka kita mengharaplah. Takut ada dah ni, khauf ada dah. Pengharapan kena ada juga. Bangun tengah malam, ya Allah, 30 tahun aku ibadat. Tolong terima ibadat aku. Jadikan ianya asbab untuk aku diletakkan dalam syurga-Mu, ya Allah. Itu pengharapan. Maka kesimpulannya kata menghadap seseorang mukmin yang sebenar ialah orang yang sentiasa mengerjakan amal soleh dengan penuh tuluh dan ikhlas. Baik, kita baca. Ni mukmin yang sebenar. Ni kita sebut sini ni mukmin yang sebenar. Kaya ada ke apa? Maknanya kalau orang tak ada benda ni, ia bukan mukmin yang sebenar. Sekadar di mulut saja aku beriman, tak ada pada hati dia. Ialah orang yang mengerjakan amal soleh dengan penuh tuluh dan ikhlas. Baca dulu Kemudian ia mengharapkan pengambulan dan balasan dari Allah Ta'ala atas amalan. Ni jenis gini. Kayak gini akan terbahagi ikhlas itu kepada 3. Ni pertama, ni jenis gini. Kita akan bagi, kita akan sebut lagi. Minta supaya Allah Ta'ala kabul ibadat kita dan mengharapkan agar Allah Ta'ala balas. Beri benda, beri syurga pada kita. Beri pahala pada kita. Ada balasan daripada Allah. Ia mesti menyingkirkan diri dan menjauhkannya dari semua pekerjaan yang jahat kerana bimbang akan ditimpa bencananya dan takut kelak Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab dan siksa atasnya jika ia melakukan. Ia harus sentiasa kembali kepada Allah Taala, bertaubat kepadanya seraya memohon pengampunan setiap waktu, setiap masa. Barang siapa yang tiada bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di atas, maka bukanlah ia seorang mukmin yang hakiki, malah ia tergolong orang-orang yang mencampur adukkan dan dirinya berada dalam jurang bahaya. Maka di sini ada 2 benda, iaitu orang yang senantiasa beramal ibadat dalam keadaan tuluh dan ikhlas. Hak pertama. Yang kedua, dalam keadaan setiap hari dia ada bertaubat dan mohon ampun pada Allah. Sifat orang mukmin yang sebenar. Hari ni kita ada bertaubat pada Allah tak? Hari ni kita ada istighfar pada Allah tak? Ke istighfar lepas sembahyang? Sembahyang tak kira tak mau ambil lepas sembahyang. Lepas sembahyang tu istighfar atas ketidaksempurnaan kita dalam sembahyang. Kalau akad takbir tak tahu benda dapat lagi kita. Kalau tengah rukuk tu ada benda tak tahu dapat lagi kita. Tengah sujud bukan main lama. Benda tahu kita khayal. Kalau tahiyat tak imam baca lama, kita habis dah. Macam-macam cerita mari dalam kepala. Terbang, beli kereta baru, ada belaka. Dalam tahiyat kita, dah tahu. Maka istighfar tadi ni, lepas sembahyang, astaghfirullahalazim alladzi la, tu istighfar dak sempurna sembahyang kita dia. Istighfar dosa luar pada sembahyang. Maka cek, dah tanyalah orang lain. Dah tanyalah, awak istighfar berapa kali dah hari ni? Tanya diri kita. Hari ni berapa kali aku istighfar pada Allah? Maka 2 benda ni. Pertama, tuluh ikhlas. Baik. Ikhlas bagi pada 3 keadaan. Bagi kepada 3 keadaan. Benda masuk ikhlas ni. Kita tahu ikhlas kerana Allah. Baik. Ada 3 benda kerana Allah. Yang pertama, ini martabat paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali orang ikhlas. Iaitu ikhlas khalis lillahi ta'ala. Iaitu ikhlas yang tuluh betul-betul kerana Allah. Allah nak benda pada dia, kok anda. Tak tikar langsung. Hari ni aku ibadat.
Aku ibadat, aku semayang. Ada kawan kita dak ibadat mana pun, molek-molek ada hidup tenang. Kaya raya. Hari ni aku ni macam-macam. Kemarin accident. Hari ni patah kaki. Mari semayang jemaah. Mari semayang jemaah. Ngaji pun dak tinggal. Nak kata ujian Allah Ta'ala wi. Hak ni dak semayang. Tutup aurat apa dak? Dah lah dak semayang. Dak tutup aurat. Kau kaya hidup dia. Kau tenang, dia kata, "Lek aku tak ada masalah. Mu duk mari semayang. Dengan kaki-kaki patah kata. Aku molek-molek ada." Hak ini pertama dia kata benda, lah dia ke? Mu kaya tak kaya? Aku diuji tak diuji? Kerja aku benda, taat Allah. Allah suruh aku semayang, aku semayang. Allah suruh aku puasa, aku puasa. Allah suruh aku buat tu, aku buat tu. Dia nak tak aku guna-guna keadaan pun, kau anda dia. Hak dia kata, bukan hak aku. Hari ni aku tengah-tengah duduk doa, perak patah tangan. Contoh. Doa tu tak doa aku. Dia nak ambil tangan. Hak dia kata, bukan hak aku. Ke aku boleh pegang. Hei, angkat ambil ya Allah. Aku tak. Dia nak ambil bila-bila masa. Ni hak betul-betul ikhlas pada Allah. Ni tak ada langsung dah. Tak ada mikir langsung balasan Allah nak wim dia. Tak ada mikir langsung Allah nak wim syurga ke, nak wim murah rezeki. Ada. Aku taat dia. Ini orang panggil haqqu ubudiyah. Sebenar-benar pengabdian pada Allah. Tak kisah dah. Yang penting Allah redha. Aku buat benda yang disuruh. Dan aku tinggal benda yang dia larang. Ni baru martabat pertama. Tinggi ni. Ni martabat tinggi sekali ni kata. Ada orang semayang kau. Aku ni 40 tahun dah minta benda aku nak. Allah dah wiwi. Dah ikhlas lagi tu. Untuk Allah dah tu. Untuk Allah dah. Tapi Allah dah wiwi ke aku ni. Benda kurang. Dah ikhlas hak pertama lagi dah ikhlas. Hak pertama hak tadi kita khabar. Dah kisah dah. Hak dia minta benda, Allah redha je. Hak dia minta pada Allah. Dia minta rasul benda lain. Allah redha aku. Dia nak buat guana aku, nak beri rezeki banyak ni lah. Dia nak buat guana-guana aku pun, yang penting dia redha aku. Selesai. Martabat pertama. Martabat yang kedua, iaitu ikhlas. Tapi dia minta mengharapkan balasan daripada Allah. Ikhlas kerana Allah. Tapi ngarap balasan daripada Allah. Tetap daripada Allah juga. Balasan dia nak dapat syurga. Dia nak dapat jauh daripada siksaan azab Allah Ta'ala. Aku membayang apa aku nak dapat bidadari kata. Dia dengar cerita dalam syurga macam-macam ada dia kata. Dak nak sebut benda aku nak. Niat tubik lalu kata. Niat je baru nitah dalam hati tubik lalu benda Allah Ta'ala. Dalam syurga. Bidadari boleh tukar semua hari ni. Boleh semua. Tak ada tidur dah kita dalam syurga. Nak benda dapat belakang. Allah nikmat dalam syurga ni. Dan atas dunia lelaki boleh pakai mah, dalam dunia boleh pakai. Tak boleh minum arak atas dunia, syurga boleh ada arak lagi. Tak minum. Cuma orang kata tak. Orang kata benda. Ada orang tanya dari rokok, dalam syurga boleh tak? Ada orang tanya. Ada orang tanya. Rokok ada dalam syurga kalau minta pun, cumanya api nak kena ambil kat neraka. Tak ada lah syurga. Dia kena cuh di neraka lah. Jadi nak tubik lagi neraka tu payah juga. Ada orang tanya, Allah Allah kita tak tahu. Mungkin nak kata nikmatlah syurga ni. Bahkan Nabi kata benda, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nabi kata. Orang kata cerita syurga ni mana kata? Nabi kata syurga ni benda yang mu tak pernah tengok daripada matamu, keindahan dia. Bahkan mimpi ataupun khayal sekalipun tak pernah ada dalam syurga ni. Tak pernah benda yang mu dengar. Kalau dengar cerita gini sedap dah ni. Orang cerita berubah-ubah ni kata. Ada lagi benda yang mudah aja dengar dalam telinga mu ni. Ada kat syurga ni. Dan tak pernah terlitah dalam hati pun ada dalam syurga. Hari ni terlitah banyak macam-macam kita. Nak terbangnya, nak tu, nak ni. Ada belaka dalam hati kita. Dalam syurga ni mu akan nampak benda yang, tak pernah nitah dalam hati aku ada benda dalam syurga. Ada. Dia gitu. Tu Nabi khabar tentang syurga. Maka martabat kedua ni yang nak tu. Aku ibadat, aku semayang hari ni, aku ngaji, aku puasa. Tujuannya benda nak dapat balasan daripada Allah. Dapat pahala. Allah Ta'ala wi aku syurga lagi. Aku akan dijauh daripada azab api neraka. Hak akhirat ni. Ni martabat kedua aku ibadat. Ikhlas yang kedua. Ikhlas juga. Bawah sikit pada martabat pertama. Yang ketiga, bawah lagi lah. Tak ada lah tiga ni je.
Bawah sekali martabat dia guna, ikhlasnya guna. Ikhlasnya adalah untuk mendapatkan balasan atas dunia. Allah juga Okey, contoh hari ni ada orang ini aku sembahyang duha. Sembahyang duha, Nabi kata sembahyang duha ni murah rezeki. Jadi aku nak murah rezeki lah. Sebab tu aku sembahyang kata. Kerana Allah juga, tapi kerana Allah untuk Allah beri balasan pada dia. Apa yang dia nak atas dunia. Aku sembahyang duha hari ni supaya dia Allah murah rezeki aku. Bukan orang WBT, bukan. Allah murah rezeki. Hari ni aku baca Al-Quran surah sekian-sekian, biasanya kata memudah urusan gini. Contoh. Jadi aku minta dengan Allah, dengan berkat aku baca ni, Allah gini. Untuk dapat balasan dia, balasan dunia. Pada bawah ni, bawah lagi ada. Tak ada ikhlas lah orang panggil. Hari ni aku semayang. Hari ni aku semayang sunat pun okey. Ramai pula orang surah malam ni. Contoh. Semayang sunat. Kalau orang lain main sunat, aku duduk saja. Semayang sebab dia, orang. Adalah martabat dia. Ada. Dah ikhlas tu panggil. Dah ada ikhlas lah. Aku ini sedekah ini bukan nak uwi ingat kau orang kata. Bukan kata nak Allah Ta'ala nak uwi ganjaran pada aku nak balas tu. Sedekah ni sebab nak ambil gambar. Orang nampak sikit. Tu pun tak sedekah pun, ambil gambar saja pegang. Ataupun letak pitih tu ambil gambar je. Sekarang tarik mula awak solat poket. Ada lah. Ikhlas ke tak? Dah ikhlas. Tak ada keikhlasan pun. Maka gitu. Maka itu martabat. Martabat keikhlasan. Maka kita ceklah diri kita. Tujuan kita ibadat ni ada tak dalam 3 ni? Kalau ada, ikhlas lagi kita ni. Ikhlas lagi lah. Jangan siapa ada ikhlas. Jangan siapa kita buat sebab pujian orang. Jangan siapa kita buat sebab tunjuk ke orang. Jangan siapa kita buat untuk berbangga-bangga pada orang. Tak ada lu ikhlas. Itu sifat mukmin. Yang kedua, senantiasa bertaubat, istighfar pada Allah. Kita khabar dia. Ada. Hak istighfar semayang, kita tolak tepi. Istighfar hak selain pada semayang. Duk atas motor kita, tak perlu wuduk pun. Tak perlu wuduk nak istighfar. Tapi ada perasaan. Ya Allah, hapung dosa aku, ya Allah. Istighfar aku. Duk dengung sebelum tidur, ya Allah. Dosa dia aku buat hari ni. Dosa dia aku buat hari ni. Siapa aku tak boleh waktu, siapa aku tak boleh buat ni, ya Allah. Istighfar pada Allah. Bahkan manusia, kita seumpama orang biasa ni, tak. Perlu istighfar pada Allah setiap hari 100 kali. Paling kurang 100 kali. Bagi penuntut ilmu, kita ni boleh kata penuntut ilmu, dah macam-macam kitab dah kita belajar. Akidahnya ada orang ngajar, kita ada kitab. Hak fiqahnya ada orang ngajar. Ada. Muniatul musalli, fiqahnya. Hak sirahnya baru buka pula. Penuntut ilmu dah kita ni, bukan orang awam kita ni sepatutnya. Ada. Tasawuf dia pula, tasawuf. Mana kitab ni tasawuf ni, betul hati kita. Cukup dah. Bagi orang hak biasa 100 kali setiap hari. Bagi orang hak penuntut ilmu, hak ngaji kitab apa semua ni, hak faham akan agama, 300 kali setiap hari. Paling kurang. Bagi penuntut ilmu. Itu bukan berapa orang. Diri kita sendiri kadang-kadang berkurang juga, tapi nak kena cuba. Sebab itu kadang-kadang kita ni perlu kepada wasilah. Tu kita apa? Duk saja tangan duk ada buat benda kata gini. Boleh istighfar kadang-kadang. Tak mari nak istighfar. Just sebeh ada tangan. Paling-paling kurang duk sembang kejap, berbual. Oh, sebeh tangan. Sebeh sini kita ambil, bukan sebeh kita. Duduk balak-balak dengan sembang-sembang orang. Orang pun senyap. Zikir kejap. Astagfirullahaladzim. Allah dosa dia kuat ini. Dalam hati kita senyap. Orang pun tanya. Sambung balik. Berhenti kejap. Makna saat ni ada wasilah kita ingat Tuhan. Tak ada ni. Dengung gitu kita. Orang berhenti sembang pada kita pun nak sembang benda lagi, nak tambah benda lagi kita. Dah ingat dah Tuhan. Maka istighfar tu perlu pada kita, cari wasilah dia. Cari wasilah dia. Itu istighfar. Ada pun ulama kata 3 zikir yang wajib ataupun bukan wajib lah. Mana ada dalam diri kita. Iaitu la ilaha illallah, istighfar, selawat pada Nabi SAW. Bagi orang awam cukup 100 kali. 100 kali la ilaha illallah, 100 kali istighfar, 100 kali selawat. Bagi orang yang betul-betul kenal akan Allah, dah belajar, dah menuntut ilmu, banyakkan 300 kali setiap benda tu. Zikir la ilaha illallah, istighfar dan juga selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bezalah pula, lagi ada martabat lain pula, selawat bagi perindu Rasulullah.
selawat bagi pencinta Rasulullah. Beza pula. Tu atas dia pula ada beribu, beratus ribu. Kita ni jauh lah. Maka gitu. Jadi kena ada. Nabi pun kata, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yawm 100 marrah. Nabi kata. Nabi suruh kita, wahai sekalian manusia, istighfarlah pada Allah, taubat pada Allah. Kerana aku ini pun istighfar, taubat pada Allah 100 kali setiap hari. Ada sahabat kata, kunna na'uddu fil majlis wahid. Sahabat kata, aku pernah mengira, hitung istighfar Nabi pada satu majlis. Satu majlis, iaitu 70 kali. Ada riwayat kata, 70 kali dalam semajlis. Nabi pun istighfar. Kok tak ada dosa? Kita mana boleh ada? Tenang, duduk istighfar langsung. Pang dapat semayang aja tu. Tu pun dok dang. Awi salam, assalamualaikum, boom.Embor lalu. Dok dang. Kata hodok istighfar pun dok dang. Allah Rabbi. Jauh sangat kita ni. Rasa amang tadi ni. Maka boleh tahu. Dah cakap bahawa orang lain. Orang lain bangun semayang. Habis semayang, tembong. Ni imam tak kuat ni. Dah sibuk pasal orang. Dia kerja apa? Tanda orang yang imamnya dak kuat, dak kukuh, dia dak bimbang langsung semayang ayat di mana. Duduk sekejap. Tak boleh zikir kata imam, nak zikir sendiri. Aku zikir aku banyak lah ni. Nak baca apa dia? Amanur Rasulnya aku nak baca. Aku nak baca belaka. Qul huwallahnya aku nak baca belaka ni kata. Zikir aku ni kata. Dah ikut tak imam. Sudah dapat. Kita ada sendiri duduk diam. Pas semayang, astagfirullahalazim. Kurang dia aku dah semayang tadi. Zikir. Lepas tu minta dengan Allah. Pamayang minta dengan Allah. Doa paling mustajab, doa pamayang. Nabi sebut. Minta dengan Allah, ya Allah. Pertama sekali, terima semayang aku tadi. Tadi aku semayang terima aku. Apa dosa aku, ya Allah? Dosa muda aku buat hari ni. Beri aku kekuatan untuk istiqamah semua. Ni baru betul. Orang yang imamnya kukuh. Ya, maka kata tadi tanda je. Tanda. Ada orang emergency nak tembor-tembor tu apa lah. Dan setengah tak ada emergency pun, dia nak tembor awal. Malah nak duduk lama-lama dah surah. Panah. Ada orang gitu. Maka kita tak boleh lah gitu. Kita tak boleh. Maka itu. Itu keadaan orang yang beriman ni, mukmin yang sebenar dua keadaan ni. Maka kata Imam Haddad, fahamkanlah nasihat ni dengan baik. Imam Haddad nasihat kita ni, bukan saya awak nasihat. Imam Haddad awak nasihat kita. Imam Haddad bila nasihat, biar setuhlah hati kita. Fahamkanlah nasihat ni dengan baik. Tuntunlah dirimu atas sifat-sifat yang mulia itu. Nescaya anda akan berjaya dan terselamat insya-Allah ta'ala. Minta dengan Allah deh. Baik. So kepada tajuk yang kedua, iaitu pohonglah taufik untuk beramal soleh. Okey, pohong bukan pohon pokok pohon maksudnya memohon. Minta dengan Allah akan apa? Taufik untuk beramal soleh. Baik, terterang ini. Kita ada dua keadaan. Ada dua benda yang daripada Allah, iaitu taufik dan hidayah. Biasa kita minta. Biasa kita minta petunjuk, taufik, hidayah. Kalau gabung taufik hidayah, main badminton. Itu lain taufik hidayah gabung tu. Taufik hidayah tu. Itu lain. Pemain badminton Indonesia. Petunjuk, taufik, hidayah. Semua daripada Allah Ta'ala. Tunjuk tu masuk jugalah hidayah. Baik, kita katakan. Apa maksud pertama hidayah? Hidayah ni adalah suatu perasaan yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk buat amal soleh. Untuk buat kebaikan. Allah capak dalam hati. Boom sekali, hidayah. Nak buat kebaikan. Dah buat gini? Nak buat kebaikan. Contoh tiba-tiba, Allah aku ni jauh sungguh dengan semayang berjemaah. Contoh. Lama dah tak main berjemaah. Ini detik hati rasa aku nak kena pergi dah ni. Ni orang panggil Allah hidayah. Allah setik hati orang panggil. Mak sekali. Lama dia tak rasa langsung. Tak berasa langsung. Aku 24 jam kerja buat je untuk dapat dunia. Tak ada langsung aku ni perasaan nak pergi surga, nak pergi sejid, nak dengar kuliah. Tak ada langsung perasaan kita. Bab Allah sekali. Oh, detik rasa. Ya mari. Kadang-kadang orang sibuk kerja ni. Ramai mana orang sibuk dengan kerja, stres, serabut apa semua. Tiba-tiba duk dengung, Allah nak pergi mana ni? Nak pergi mana aku ni kerja buat ni sampai tinggal waktu dengan Allah? Nak ke mana aku? Ada perasaan hati dia, Allah, aku ni nak dengar kuliah, payah.
Hijr sampai daripada pagi sampai ke malam contoh. Nak semayang berjemaah, payah. Maka dia orang panggil dia, Allah beri hidayah pada kita. Ada dah perasaan. Dakwah gini, dakwah lagi, sabar lu ya tu. Baru ada berasa nak pergi, nak gigi. Itu Allah Taala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi kata, Allah kata pada Nabi SAW, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak boleh beri hidayah pada orang yang mu sayang. Orang yang Nabi sayang pun Nabi tak boleh beri hidayah pada dia. Tak boleh. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah beri hidayah pada siapa yang dia nak. Kalau Nabi boleh beri hidayah pada orang yang dia sayang, tak ada seorang kafir atas dunia ni. Dan Nabi sayang belaka umat dia. Maka Nabi tak sayang umat dia. Semua masuk syurga. Semua masuk Islam. Tapi Nabi tak ada nak pegang hidayah. Tapi Nabi buat benda? Buat sebab untuk dapat hidayah. Iaitu benda dakwah Nabi. Asbab tu. Nabi pergi dakwah orang. Ke semua terima belaka? Tak. Tak semua terima. Tak semua dapat hidayah. Allah beri. Nabi dakwah sama belaka. Sama. Ni Nabi kata gini. Semua sama. Mentauhidkan Allah Ta'ala belaka. Ada orang boleh hidayah masuk Islam. Tak boleh hidayah. Satu hati masuk Islam. Ada orang bukan kata hok tak beriman dengan Nabi. Ada hok pura-pura iman dengan Nabi. Semayang belakang Nabi. Munafikin. Nipu je. Zahir je nampak beriman. Sayang beriman pada Nabi. Tidak pun. Deh. Maka masing-masing ada hati yang Allah Ta'ala akan jetik supaya dapat hidayah. Itu hidayah. Maka itu Nabi SAW kata, Allah Ta'ala kata pada Nabi SAW, tak boleh nak beri hidayah. Aku je beri. Kena mohon ke pada Allah. Mohon juga untuk dapat hidayah. Itu hidayah pertama. Yang kedua, taufiq. Wa ma taufiqi illa billah. Taufiq ni benda, suatu kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada seseorang untuk buat kebaikan. Kekuatan. Ataupun keizinan untuk seseorang buat kebaikan. Itu baru taufik. Hari ni kita dapat taufik tak pergi semayang. Mungkin semayang ada orang semayang rumah dia tak apa. Hari ni Allah Ta'ala beri taufik tak? Sekarang ni Allah Ta'ala beri taufik tak untuk kita dengar kuliah? Beri dah ni. Boleh siapa kita? Boleh siapa kita mari majlis ilmu? Allah Ta'ala beri keizinan, beri kekuatan untuk pergi majlis ilmu. Ada orang Allah tak ada ui. Sehat dia ni, gagah ni. Tak ada masalah langsung. Free waktu ni. Tapi Allah dakwi pun taufik dia untuk mari majlis ilmu. Dakwi pun taufik pada dia untuk semayang berjemaah. Sebab dia taufik tu daripada mana? Pada Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik tu daripada Allah Ta'ala belaka. Maka itu taufik. Ada hak terbalik dia ada segi. Dia panggil khizlan. Khizlan ini adalah terbalik pada taufik. Taufik tadi Allah beri qudrah ataupun kekuatan untuk kita buat amal soleh. Adapun khizlan Allah beri kekuatan, Allah beri gagah untuk buat maksiat pada Allah. Dia kita kalau orang belajar ni kena gitulah, kena faham balik. Semua benda yang kita buat ni sebenarnya Allah Ta'ala susung belaka dah. Tapi jangan jadi kurang ajar dengan Allah. Jangan kata, hari ni aku ni buat maksiat, hari ni Allah atur dah aku nak buat guana. Allah, aku dak semayang hari ni. Allah atur aku dak semayang nak buat guana. Kata, tak, jangan buat gitu. Kita ada ikhtiar. Kita ada pilihan. Tak ada orang paksa pun kita semayang ke tak semayang. Tak ada orang paksa. Diri kita yang sendiri yang nak. Ada pilihan kita tak? Nak mari surga ke tak mari? Ada pilihan. Ada orang paksa pun. Kena pergi surga. Tak pergi surga. Mu ni kata, aku belah kepala mu. Ada orang paksa pun. Ini nak mari, ni mari. Dia tak mahu mari, tak mahu sudah. Pilihan daripada siapa? Allah tak paksa pun dia. Itu ikhtiar. Itu kena faham balik lah akidah kita ni. Walaupun kita nak bagi orang belajar, semuanya daripada Allah Ta'ala belaka. Itu kena orang nampak beradak kita dengan Allah. Orang kata, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Nampak? Adab kita dengan Allah. Pada hakikatnya semuanya daripada mana? Allah belaka. Ada hak baik juga sikit kata, yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada Allah, tapi disandarkan kepada diri saya. Nampak tak? Tak mampu salah. Allah tak buat salah pun aku yang ikhtiar dia. Aku yang ada pilihan nak buat baik, nak buat buruk. Apa beradak? Ni baru betul orang belajar.
Baru betul orang beradab. Maka kita ada taufik, ada khizlan. Allah beri kekuatan dua-dua. Ada kekuatan orang buat kebaikan, ada kekuatan orang buat maksiat. Dan kita nak minta khizlan ke nak minta taufik pada Allah? Pohon taufik. Sebelum nak dapat taufik, minta hidayah dulu. Ya Allah, beri aku petunjuk. Benda aku nak kena buat. Beri aku jalan yang betul. Beri aku hidayah untuk buat amal soleh. Dan beri aku taufik. Boleh buat benda tu. Jangan hidayah saja. Ramai orang hidayah saja. Berasa nak mari surah, tak payah mari kok. Contoh. Tak mari kok. Tak ada taufik. Tidak salah ke dia. Jadi dia kena lawang. Dia kena lawang benda tu. Jangan kita... Lepas tu ada hal sebelum ni kan. Duk belebel dah hal sebelum ni. Pasal ada orang nak masuk syurga. Tapi dia buat amal soleh. Dia kata apa? Allah tetaplah kedahkan aku syurga ke aku neraka ke. Aku dah semayang lah aku semayang banyak-banyak aku masuk neraka kok sia-sia. Sia-sia hidup aku masuk neraka kok. Aku semayang kau tak semayang. Aku ngaji kau nak ngaji. Tiba-tiba Allah nak letak aku dalam neraka. Baik aku dah semayang tu daripada awal. Tahu dah duduk dalam neraka. Dia kata gitu. Lepas tu kita khabar ke dia. Baiklah ke dia. Dah kalau gitu mudut diam lah rumah. Tak usah kerja buat kata. Rezeki Tuhan atur lah kedah. Rezeki Tuhan atur lah kedah. Tak boleh. Dia kata. Mana boleh kena kerja nak dapat pitih. Tahu pula nak dapat dunia pun kena kerja. Nak dapat syurga. Dah kamu nak kena duduk saja. Dah nak dapat taufik tadi. Dah kena duduk saja. Duduk diam lah kata. Allah dak hidayah lagi. Paling sakit hati kalau ada orang kata. Bapa dak tutup aurat. Allah dak beri aku hidayah lagi. Kok atas kepala dia. Paling sakit hati. Tak ada usaha langsung. Usaha lah. Kita faham. Kita sedang melanggar perintah Allah. Maka kita nak lock gitu ya. Yang dalam nas Al-Quran sendiri suruh kita tutup aurat. Tiba-tiba kita kata, aku dah dapat hidayah lagi. Kata. Langgar perintah Tuhan. Lepas tu ada muat gitu je. Aku semayang. Kata, semayang. Hak ni pun tuntutan Allah juga pada kita tutup aurat. Semayang apa? Semayang. Bak semayang selesai dah mu. Ni bak lain pula. Kena wajib juga. Wajib ke tak? Wajib juga. Kena buat juga. Dah kamu semayang selesai. Dapat pahala buat semayang. Tiba-tiba sambung pula dengan dosa. Dah tutup aurat. Ke berasa cukup tapung semayang kita ni. Dah tutup aurat kita. Dengan dosa. Dosa pahala. Sama gi. Dah semayang 5 minit je. Dah semayang 5 minit. Kalau tutup aurat 24 jam. Bagi 20 jam lah letak. Dah 5 minit je tutup aurat. Hal lain tak tutup. Makna saat ni lah. Ada. Maka nak kabarnya taufik dan hidayah tu kita yang kena ubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah satu kaum melainkan mereka sendiri nak ubah diri dia. Dia kata Allah belakang atur. Ya, kita kena ada. Gerang jadi. Kita kena ada usaha untuk berubah. Kita dalam diri kita sendiri kena ada. Tak boleh kita nak nengung gitu je kata aku ada semangat langsung. Kita kena lawang hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita kena lawang. Ini aku nak tengok maksiat ya Allah. Aku tak boleh kata. Contoh TV lah rumah. Dengan TV dah paling banyak sekali maksiat mati aku. Kata. Nak usaha mana? Tutup TV. Bukan kata kena pecah TV. Tutup TV. Tak boleh tutup TV sehari. Kurangkan. Aku ni kalau ikut 24 jam, 20 jam aku tengok TV. Mata ni banyak sungguh maksiat dengan TV contoh. Tutup TV. 10 jam. Sekatkan dulu. Bagi 10 jam je kita tengok. Mula-mula. Esok kurang pula. Lusa kurang. Siapa alam dia. Dah tengok TV langsung. Contoh. Jadi ada kemanisan dah. Tak apa. Dah tengok TV. Tak ada masalah aku. Kata. Allah nak ubah kita. Tapi kita ada usaha. Faham tak? Dia kena gitu. Allah nak tengok usaha kita. Allah nak tengok apa yang kita buat. Baru Allah beri pencapaian tu. Maka nak minta lah dengan Allah. Supaya dapat taufik tu. Dapat keizinan untuk buat kebaikan. Beratnya aku ni nak bangun sembahyang subuh. Kata mari subuh berjemaah. Nak bangun sembahyang subuh. Contoh. Allah berat ni kata ya Allah. Setiap kali sembahyang hak bukan subuh ni. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Ya Allah, aku ni kata subuh payuh. Sungguh tak tahu dah kata nak buat guan ni. Tinggal nak kena letak bung je tepi. Baru bangun.
Payahnya aku ya Allah. Tolong ya Allah, beri aku keizinan untuk bangun subuh ngadakmu ya Allah. Allah beri. Allah beri. Percayalah dengan Allah. Minta dengan dia, dia akan beri. Sungguh tak sungguh je. Sungguh tak sungguh je. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mu minta dengan aku beri, aku beri. Saya bimbang. Tinggal kita nak minta atau minta. Ini nak berubah. Ada cara dia, tak boleh berubah seorang diri. Daripada duduk molek, tiba-tiba nak jadi baik. Nak nak duduk seorang diri, tak boleh. Cari, ada cara dia. Nak berubah, duduk dengan orang-orang yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Duduk dengan dia, tepek semua. Mu mari majlis ilmu, mu mari sembahyang berjemaah, aku nak ikutmu. Baru cara nak berubah. Nak berubah duduk seorang diri. Maka itu usaha kita. Allah beri lagi. Allah beri. Sikit-sikit, rasa kemanisan duduk dalam surga. Rasa kemanisan duduk dalam majlis ilmu. Rasa kemanisan sembahyang berjemaah, rasa kemanisan silaturrahim, ada saudara-saudara, sahabat-sahabat baik. Segalanya kena pohon pada Allah. Pohonlah taufik untuk beramal soleh. Akan datang kita akan baca dah. Dah baca pun saja, tajuk je saja. Supaya kita dapat benda yang kita minta. Maka faham taufik, hidayah, khidlan. Khidlan tu terbalik pada taufik tadi. Maka moga-moga Allah Ta'ala senantiasa semua kurniakan kepada kita hidayah dan taufik untuk buat kebaikan. Hidayah dan taufik untuk buat taat. Hidayah dan taufik untuk abdikan diri pada Allah. Siapa ujung nyawa kita? Siapa ngelah-ngelah nak mati pun masih lagi kita ni dapat taufik supaya boleh buat kebaikan. Orang kenal kita ni, dia ni boleh tahu. Dalam ni dia akan sebut lagi. Nak tahu dia ni ahli syurga tak ahli syurga. Kehidupan dia tu macam ahli syurga. Nak tahu ke tak? Maka itu, nak tahu minta taufik tu dengan Allah. Jadi kita boleh tahu, si fulang ni insya-Allah ahli syurga. Sebab dia sembahyang tak pernah tinggal. Bukan kata sembahyang diri, sembahyang berjemaah tak pernah tinggal. Baik dengan orang, sedekahnya, cakap beraluh baik. Amalan yang dia buat atas dunia ni ahli syurga. Kita tak tahulah akan datang tu mana. Benda dalam hati dia, kita tahu Allah ni kita tahu. Ini yang kita nampak. Maka Allah Ta'ala akan beri syurga dalam keadaan Allah Ta'ala beri izin pada kita ini untuk buat amalan ahli syurga. Dan Allah Ta'ala nak tentukan kita dalam ahli neraka, Allah Ta'ala akan berikan khidlan, ketentuan, kekuatan pada diri kita untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Tak usah tanya orang, kita ni ahli syurga ke tak ahli syurga, tanya diri kita. Aku ni sehari ni amalan aku ni banyak buat ahli syurga ke, amalan ahli syurga ke amalan ahli neraka? Tanya diri sendiri. Tepuk dada, tanya selera. Wallahu a'lam. Akan datang kita akan bahan kita akan baca dengan minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta rahmat pun ada juga akan datang. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na shaqiyan wa la matuna wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.